Alhamdulillah kita sudah pun berada di jam pertama ya untuk kita ni mengikuti segmen perspektif pertanian dan agri makanan seperti yang kita berikan di awal tadi. Ini berkenaan dengan pemberigaan Good Animal Husbandry Practices GAHP untuk ladang ternakan ya. Bersama dengan kita pada pagi ini kita undang di Studio 4 di Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei bersama dengan Tuan Muhammad Nasrullah bin Diris merupakan pegawai pemeliharaan ternakan. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Apa khabar pada pagi ini Tuan? Sehat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ya. Jadi tuannya kita hari ini dalam segmen perspektif pertanian dan agri makanan dan kita bicara mengenai dengan pemberigaan Good Animal Husbandry Practices GAHP untuk ladang ternakan. Jadi sebagai mukadimah mungkin boleh dikongsikan ya apa itu Good Animal Husbandry Practices ini terlebih dahulu silakan tuan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagai pengenalan, ketani boleh melihat dulu kepada ia punya akronim itu GAHP sendiri. Jadi ia adalah akronim dalam bahasa Inggeris yang bermaksud Good Animal Husbandry Practices. And then kalau ditranslate dalam bahasa Melayu, ia adalah amalan pemeliharaan ternakan yang baik. Jadi mungkin dari ia punya akronim itu sudah ketani dapat bayangan apa GAHP inilah. Jadi kalau sebagai definisi GAHP untuk ladang ternakan, jadi di sini ladang ternakan ini ya contohnya seperti ladang ternakan ayam, kambing, kerbau dan sebagainya. Jadi ia adalah satu garis panduan yang disediakan untuk pengusaha penternak ketani untuk mereka mempraktikkan amalan terbaik di ladang mereka lah. So ia punya garis panduan ini ia melihat kepada produktiviti, penghasilan kualiti ladang dan juga kawalan penyakit yang baik. Ya. Ya, Alhamdulillah itulah ya dia ya. Maksud Good Animal Husbandry Practices GAHP iaitu amalan pemeliharaan ternakan terbaik. Jadi sebenarnya tuan apa tujuan sebenarnya GAHP untuk ladang ternakan ini? Jadi tujuannya di sini adalah untuk meningkatkan mutu penternakan ladang ternakan ketani lah. Jadi maksudnya di sini selain daripada ketani melihat kepada kebajikan haiwan ternakan tersebut, ia juga melihat kepada aspek-aspek yang lain seperti biosecurity ladang, kesejahteraan dan keselamatan pekerja ladang dan juga langkah-langkah bagi mengurangkan kesan aktiviti ternakan kepada alam sekitar. Jadi bagi mencapai tujuan tersebut, bahagian industri ternakan dan perkhidmatan veteriner melalui unit kemajuan industri ternakan telah pun menjadikan GAHP di ladang ternakan ini sebagai sebuah program bagi peningkatan hasil ternakan ladang dan juga peningkatan kualiti hasil ladang tersebutlah. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi itulah tujuannya GAHP ini untuk ladang ternakan adalah untuk meningkatkannya mutu peternakan dengan mewujudkan ladang ternakan yang produktif dan juga berkualiti. Dan seterusnya ni tuannya, kalau tadi kita berbicara mengenai dengan tujuan dan seterusnya apakah antara kepentingan ya Good Animal Husbandry Practices ini ataupun GAHP bagi ladang ni tuan? Jadi I guess untuk memberikan bayangan lah betapa pentingnya GAHP di ladang ternakan ini, ketani boleh melihat kepada haiwan ternakan tersebutlah sendiri lah. Contohnya, jadi macam manusia ketani juga, haiwan-haiwan ternakan ini ia boleh mengalami tekanan ataupun stres. Jadi kalau haiwan-haiwan ternakan ini ia stres, ia boleh membawa kepada penyakit dan juga menjurus kepada kematian ataupun istilahnya di sini mortality lah. Jadi kalau haiwan-haiwan ternakan ketani itu mengalami stres, boleh membawa kepada high mortality rate di ladang. Jadi pentingnya GAHP di sini adalah apabila pengusaha ternakan ketani diorang mempraktikkan amalan-amalan pemeliharaan ternakan yang baik yang boleh mencegah daripada tekanan tersebut lalu mengurangkan risiko daripada high mortality. Jadi di sini maksudnya secara semula jadilah penghasilan ladang akan meningkat dan juga ia boleh meninggikan hasil ladang, keluaran ladang.
Ya, jadi itulah adalah antara kepentingannya GAHP bagi ladang. Dan Tuan, kalau boleh ditanya ni ya, mengenai dengan Good Animal Husbandry Practices ini ataupun GAHP, adakah ini baru diadakan ataupun macam mana? Ya, sebagai praktis memang secara semula, jadi ya lama sudah memang dipraktis di ladang-ladang. Jadi ya sebagai program, it's something yang recent lah, beberapa tahun yang lepas lah. Ya, jadi program pemantauan di ladang. Iya. Ya. Dan sebelum kita lanjutkan soalan seterusnya, kita ada satu soalan tambahan nih Tuan. Okay. Kalau tadi bercakap mengenai dengan kepentingan berkenaan dengan Good Animal Husbandry Practices ataupun GHP ini. Jadi untuk kita ni mungkin ada antara amalan-amalan yang perlu dihindari oleh para penternak. Jadi untuk untuk mengelak daripada good animal untuk mengelak daripada ketidakproduktifan dalam ladang ternakan ini, mungkin dapat dikongsikan ni Tuan. Contohnya lah, kalau dalam seperti dalam ladang ayam lah sebagai contoh. Sememangnya di dalam ladang memang ada beberapa pekerja kan tu, dan juga beberapa buah reban ayam lah. Contohnya di sini petani mesti menjaga kawalan biosecurity ladang petani. So pergerakan pekerja petani itu dari tempat bukan production kepada tempat production yang ada reban ayam itu, pergerakan mereka mesti dikawal. Contohnya pekerja A, ia bekerja arah reban A, so perjalanannya, pergerakannya ia mesti ke reban A saja. Ia tidak boleh ke reban B. Sebab takut ada penyakit dari reban A itu yang boleh menjangkit ke reban B dan seterusnya. Macam itulah. Jadi tidak boleh dicampur. Tidak boleh dicampur lah Tuan. Ya. Satu soalan yang cukup menarik Joni ya, Mahira, yang telah pun dikongsikan oleh Mahira. Dan seterusnya, kalau tadi mengenai dengan ternakan ya, kalau tadi ada contoh, mungkin boleh diberikan contoh antara binatang ternakan yang dapat kita ni libatkan dalam Good Animal Husbandry Practices ini. Jadi contoh-contoh komoditi ternakan yang ada di negara Ketani masa ini adalah seperti ayam pedaging, ayam penelur. Ketani juga ada ternakan kambing, ternakan biri-biri, kerbau, lembu dan sebagainya. Jadi itu yang dimasukkannya binatang ternakannya yang ada di Brunei Darussalam. Dan seterusnya ni Tuannya, mengenai dengan Good Animal Husbandry Practices ataupun GAHP ini. Kalau kita boleh tahu ya, kalau tadi sudah kita mengetahui mengenai dengan tujuan, kepentingan dan seterusnya, bagaimana dengan pemantauan di ladang ternakan, saudara? Jadi pemantauan GHP di ladang ternakan ini ia dikendalikan oleh Unit Kemajuan Industri Ternakan. Sebagai info tambahan juga, pemantauan ini ia bertumpu kepada ladang-ladang di bawah kawasan kemajuan pertanian yang di bawah kawalan Jabatan Pertanian dan Agri Makanan saja buat masa ini. Jadi pemantauan ini dibuat mengikut penilaian kriteria-kriteria GAHP ya. Jadi di sini ada 13 buah kriteria di GAHP. Di antara 13 kriteria tersebut ada beberapa kriteria yang penilaiannya lebih tinggi lah. Jadi di sini saya akan list down dalam 7 kriteria yang penting, yang tinggi penilaiannya itulah. So jadi kriteria pertama, ketani ada pembangunan ladang, kriteria pembangunan ladang. Jadi kriteria ini yang melihat kepada kelengkapan infrastruktur ladang dan juga yang melihat kepada reban atau kandang haiwan di dalam ladang. So maksudnya di sini kalau ada kelengkapan reban atau kandang itu sesuai atau tidaklah. Jadi kriteria kedua, biosecurity ladang. Di sini ia bercakap ataupun melist down amalan-amalan seperti pencegahan penyakit ke ladang ataupun ia memprevent penyakit dari merebak di dalam ladang tersebutlah. Contohnya di sini seperti yang saya berikan tadi, pergerakan pekerja itu. Jadi kriteria ketiga, pengurusan ternakan. Ini ia melihat kepada amalan-amalan pengurusan ternakan yang baik bagi memastikan produk ladang ketanian itu berkualiti. Jadi kriteria keempat adalah kesihatan ternakan. Ini bagi memastikan ladang-ladang ketani mempunyai protokol diorang sendiri atau program-program bagi pemantauan penyakit dalam ladang itulah.
Nombor 5, ini kebersihan dan sanitasi ladang. Ini straightforward sajalah. Ya, kriteria yang menjaga kebersihan reban atau kandang dan sekitar ladang itulah. Jadi yang keenam, kawalan pencemaran. Pencemaran di ladang selalunya contohnya pencemaran bau, pencemaran habuk ataupun pencemaran bunyi. Jadi unit memastikan ladang-ladang itu ada protokol-protokolnya sendiri bagi mengawal pencemaran tersebutlah. Dan last sekali, rekod-rekod ladang. Ini very important sebab dengan adanya rekod-rekod di ladang boleh memudahkan traceability. So contohnya di sini seperti kalau ada pengangkutan yang masuk ke dalam ladang, so pengurus-pengurus ladang sepatutnya ia mencatat kenderaan apa yang masuk. Contohnya license plate-nya ia catatlah pukul berapa, dari mana. So petani tahu siapa-siapa saja yang ada masuk ke dalam ladang ternakan petani, itulah contohnya. Ya, alhamdulillah. Jadi itu dia ya, sedikit penerangan berkenaan dengan pemantauan GHP di ladang ternakan. Kita masih lagi di dalam segmen perspektif pertanian dan agri makanan. Kita akan kembali bersama dengan Tuan Muhammad Nasrullah. Kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini. Ya, alhamdulillah kita kembali bersama dalam segmen perspektif pertanian dan agri makanan, dan ini yang kita perkatakan ya. Mungkin ada yang bagi bis kita yang baru saja mengikuti kita di Rampai Pagi. Kita membincangkan ya berkenaan dengan pemberigaan Good Animal Husbandry Practices iaitu GAHP untuk ladang ternakan. Masih lagi bersama dengan kita iaitu narasumber kita iaitu Tuan Muhammad Nasrullah bin Diris, merupakan pegawai pemeliharaan ternakan. Tadi Tuan ada menyatakan berkenaan dengan kesihatan ternakan ni, ada program-program pemantauan penyakit. Jadi mungkin untuk lebih terperinci lagi, mungkin dapat dikongsikan apakah antaranya mungkin ada program-program yang telah pun dikendalikan untuk memberi kefahaman barangkali berkenaan dengan GAHP kepada peternak-peternak ataupun ladang ternakan ini. Jadi di sini kalau in terms of pemantauan penyakitnya tu, I would like to menyentuh tentang penggunaan macam medication apa tu di ladang. Di bawah bahagian industri ternakan dan perkhidmatan veterinar ada unit UKHKP lah namanya. Diorang ada program pharmacovigilance tu. Pharmacovigilance ni juga part of GHP-nya, penilaian GHP. Jadi di bawah pharmacovigilance itu ia ada melihat kepada penggunaan ubat-ubatan di ladang lah, yang jenis-jenis ubatnya apa, adakah vet-vet yang telah atau mengadminister ubat-ubat tersebut, jenis ubat itu apa, cara-cara penyimpanan ubat-ubatan itu adakah ia teratur atau tidak. So contoh-contohnya macam itulah. Ya. Dan Tuan tadi Tuan telah pun menjelaskan ya mengenai dengan ada kriteria ya tertentu yang mempunyai penilaian yang lebih tinggi. Jadi mungkin boleh dikongsikan mengenai dengan penilaian ini, Tuan. Silakan. Jadi kalau GHP di ladang ini penilaian itu lagian ya dibuat mengikut kriteria-kriteria tersebut kan. Jadi penilaian semestinya memang ada markah lah tu. Jadi passing mark lah untuk ladang ternakan ini 80% ke atas. Jadi kalau kami membuat penilaian itu, kami ada checklist kami sendirilah untuk pemarkahan. Jadi kalau semasa pemantauan itu dibuat, ada
kira macam ketidakpatuhan daripada kriteria tersebut, kami akan terus memberikan khidmat nasihat kepada pengurus-pengurus ladang yang ada di sana. Maksudnya Tuan, pemantauan ini adalah bis kita dari pihak Unit Kemajuan Industri Ternakan, bahagian industri ternakan dan perkhidmatan akan datang ke ladang individu tersebut untuk menilai lah adakah lulus ke tidak. Jadi kalau sekiranya mungkin ada kurang, jadi akan diberi nasihat mungkin. Macam itu. Okey. Betul. Ya, Alhamdulillah. Jadi kita masih lagi bercakap berkenaan dengan antara 13 kriteria yang diberikan penilaian yang lebih tinggi. Antaranya ni ada 7 kan. Jadi mungkin dapat dikongsikan juga mungkin daripada pihak tuan sendiri. Ada di antara penonton kita sebenarnya yang bertanyakan berkenaan dengan kawalan pencemaran ini. Apa saja tu dari segi bunyi, bau dan juga habuk ini mungkin dapat dikongsikan bersama dengan penonton kita ni. Kalau kawalan-kawalan ini ia related to macam aktiviti-aktiviti ternakan di dalam ladang tersebut. Jadi kalau in terms of bunyi itu, aktiviti itu any kerja-kerja yang dibuat di dalam ladang itu semestinya ia punya noise level tu mesti low lah. Tapi selalunya ladang-ladang ketani memang indah pulang bising tu. Memang ada bunyi-bunyian lah. Alhamdulillah. Ya. Jadi apa sebabnya tu kalau sekiranya ada bunyi-bunyi akan apa tu? Contohnya macam maybe ada maintenance work yang menggunakan jentera-jentera berat lah contohnya lah. So mesti level noise-nya tu dikurangkan lah. And then in terms of habuk lah contohnya kalau di reban ayam, kan dalam reban ayam ada kipas ventilation itu, mungkin dari sana habuk-habuk keluar dari kipas ventilation. So maksudnya di sini mesti ventilation itu di keep clean lah. Contohnya. Iya, jadi itulah cara untuk kita mengawal pencemaran, iaitu memastikan ladang mempunyai kawalan-kawalan pencemaran dari segi bunyi, bau dan juga habuk. Jadi alhamdulillah banyak yang kita mengetahui bersama mengenai dengan Good Animal Husbandry Practices ataupun GAHP. Jadi untuk akhirnya ni Tuan, mungkin ada kata-kata nasihat kepada orang ramai mengenai dengan perkara ini. Silakan. Jadi kalau ada orang ramai yang interested untuk berkecimpung di dalam ternakan in general ataupun mau mengetahui dengan lebih lanjut apa GHP ini, bolehlah datang terus ke Jabatan Pertanian dan Agri Makanan dan juga Unit Kemajuan Industri Ternakan yang lokasinya di Jalan Lama Airport Lama Berakas. Boleh berjumpa kami dan boleh duduk untuk sesi khidmat nasihat. So jadi selain daripada itu juga Unit Kemajuan Industri Ternakan ada membuat kursus ternakan 3 kali dalam setahun. So sessionnya ada pada bulan Mac dan insya-Allah ujung bulan Julai ini pun ada dan juga pada bulan November. Jadi orang ramai bolehlah datang ke Unit Kemajuan Industri Ternakan untuk mendapatkan borang dan mengisikan borang jika mereka berminat lah. Iya, jadi akan ada kursus peternakan yang dianjurkan oleh bahagian industri ternakan dan perkhidmatan veteriner, iaitu kursus ini diadakan 3 kali dalam setahun, iaitu Mac, Julai dan juga November. Biasanya berapa lama tempoh kursus ini Tuan? Selalunya it depends on dia punya kursus itulah. Boleh dalam beberapa hari lah juga. Ya, jadi kalau bagi mereka yang berminat, BIS kita bolehlah menunjukkan kepada Pengarah Pertanian dan Agri Makanan. Apapun kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Muhammad Nasrullah bin Diris merupakan Kepala Pemeliharaan Ternakan kerana berkesudian untuk memberikan pencerahan berkenaan dengan pemberigaan Good Animal Husbandry Practices GAHP untuk ladang ternakan. Terima kasih Tuan. Sama-sama. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.